Terima kasih Tuan Ketua, terima kasih kepada semua rakan-rakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan Pengerusi, saya ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan rang Undang-Undang Perbekalan 2021 peringkat jawatankuasa untuk Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK pada hari ini. Terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah mengajukan soalan, cadangan dan pandangan sebentar tadi, iaitu Yang Berhormat Balik Pulau, Yang Berhormat Pasir Putih, Bukit Bintang, Padang Besar, Kota Belud, Yang Berhormat Jerai, Yang Berhormat Sepang, Yang Berhormat Pasir Mas, Yang Berhormat Bagan dan Yang Berhormat Arau. InsyaAllah saya akan memberi maklum balas kepada semua isu berkaitan yang berada di bawah bidang kuasa MOTEK dalam tempoh masa yang telah ditetapkan oleh Tuan Pengerusi. Ya, Tuan Pengerusi, saya mulakan dengan Yang Berhormat Balik Pulau. Sebenarnya panjang juga yang walaupun dalam masa yang singkat Yang Berhormat Balik Pulau telah mengukakan beberapa perkara ya, Yang Berhormat. Pertama, beliau telah menyentuh mengenai roadmap, pelan pemulihan ataupun roadmap bagi industri pelancongan untuk rebound, terutama sekali bila sempadan negara dibuka semula. Sebenarnya panjang jawapan saya Yang Berhormat Balik Pulau, namun begitu saya akan summarizekan dengan izin. Pertama sekali kita dalam usaha untuk menyelamatkan industri pelancongan negara, Kementerian telah merangka dan melaksanakan pelan pemulihan pelancongan dan kebudayaan antaranya melalui strategi-strategi berikut. Pertama, memulihkan kembali keyakinan orang awam untuk kembali melancong di mana komuniti pelancongan perlu mengamalkan pembudayaan baru dengan pematuhan kepada prosedur operasi standard atau SOP yang telah ditetapkan. Kedua ialah merancangkan semula pelancongan domestik dengan menawarkan pakej-pakej pelancongan yang lebih kreatif dan menarik melalui platform digital, which sekarang ini telah berlaku, Tuan Pengerusi, dengan izin. Ketiga, meningkatkan standard dan kualiti perkhidmatan dan produk-produk pelancongan dan kebudayaan terutamanya dari segi kebersihan dan keselamatan selaras dengan SOP pengoperasian. Keempat, meningkatkan penggunaan teknologi untuk perjalanan yang selamat, lancar dan tanpa sentuhan seperti pembayaran tanpa tunai ataupun cashless payment, tempahan dalam talian online booking, transaksi tanpa sentuhan, contactless transaction dan daftar masuk tanpa sentuhan. Dan kelima iaitu reskilling dan upskilling bagi meningkatkan kualiti dan credibility profession dengan mengadaptasikan kepada budaya normal baharu. Di samping itu, MOTEK ini juga sedang meneroka potensi untuk mengadakan travel bubbles ataupun gelembung perjalanan dengan negara-negara zon hijau. Pihak kementerian telah mengadakan konsultasi bersama beberapa agensi kerajaan dan wakil-wakil daripada penggiat industri pelancongan untuk mencadangkan beberapa mekanisme gelembung perjalanan yang boleh digunapakai oleh Malaysia bagi membuka semula aktiviti pelancongan rentas sempadan dengan cara yang selamat dan sistematik. Antara mekanisme yang sedang diterokai oleh kementerian termasuklah destinasi ke destinasi dan pulau-pulau serta lawatan dalam kumpulan kecil ataupun small group tours dengan izin khusus bagi aktiviti pelancongan minat khas, special interest ataupun niche tourism seperti golf, selam, scuba, birdwatching, hiking dan caving yang mana itinerary perjalanan diluluskan terlebih dahulu oleh pihak berkuasa yang terlibat serta urusan perjalanan diuruskan sepenuhnya oleh syarikat agensi pelancongan berlesen. Saya ringkaskan saja itu Yang Berhormat Balik Pulau. Sebenarnya tadi Yang Berhormat Balik Pulau bertanya, Yang Berhormat Padang Terap pun ada bertanya dan juga Yang Berhormat Jerai ada bertanya mengenai peruntukan 200 juta yang kononnya tidak bersasar dan tidak mempunyai multiplier effect. Yang Berhormat, terutama sekali kepada Yang Berhormat Balik Pulau, sebenarnya kita cuba sedaya upaya untuk lebih inklusif dengan izin kerana apa yang kita masukkan dalam 200 juta itu adalah voucher untuk penginapan,
voucher potongan diskaun pengangkutan, penyemarakan seni budaya, potongan diskaun membeli belah dan perkhidmatan, diskaun destinasi pelancongan, eko pelancongan dan taman tema. Mungkin ada namanya tak dimasuk dalam the main sektor itu. Terima kasih, dengan izin. Diskaun package percutian keluarga. Kita ada juga diskaun package frontliners. Kita ada juga kempen Meet in Malaysia, tadi MICE disentuh, tadi ada MICE ya. Program khas libat urus niche product. Itu di antara program-program yang kita anjurkan untuk 200 million itu. Kerana sebenarnya kita cuba masukkan dalam semua sektor ini. Mungkin dia tak disebut di dalam sektor yang utama. Balik Pulau juga menyentuh mengenai kumpulan wang warisan. Kumpulan wang warisan ini Tuan Pengerusi merupakan sebuah tabung yang ditubuhkan di bawah Seksyen 20 Akta Warisan Kebangsaan 2005 bertujuan membiayai kerja-kerja pemuliharaan dan pemeliharaan warisan kebangsaan, warisan semula jadi, warisan kebudayaan ketara dan tidak ketara, warisan kebudayaan di bawah air, harta karun dan bagi perkara yang berkaitan dengan akta tersebut. Tabung ini dikendalikan sepenuhnya oleh Jabatan Warisan Negara di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Kumpulan warisan juga hendaklah dikawal, diselenggara dan dikendalikan oleh Pesuruhjaya Warisan sebagaimana peruntukan subsection 20 dalam kurungan 2 dan seksyen 21 Menteri, setiu minta jelasan sikit. Menteri, setiu. Berkait dengan warisan ni. Setiu. Boleh saya habiskan? Belum habis dalam warisan ni. Sekejap ya. Setiu ah. Menteri habiskan. Tujuan penubuhan kumpulan wang warisan ini adalah bagi pembelian warisan, kawasan pemeliharaan dan pemeliharaan apa-apa warisan dan kawasan pemeliharaan menganjurkan kempen penyelidikan, pembelajaran, penerbitan bahan bagi perlindungan warisan dan kawasan pemeliharaan dan pemeliharaan mana-mana butiran warisan dan aktiviti yang bersampingan dengannya. Motek mengambil maklum Yang Berhormat Balik Pulau, kita mengambil maklum peruntukan pertama dan terakhir oleh kerajaan pada 2006 berjumlah 35 juta ringgit dan kini semakin menyusut. Kita sedang berusaha memohon tambahan kumpulan wang warisan ini daripada MOF. Saya bagi peluang kepada mana tadi? Setiu ya? Ya, sila setiu. Terima kasih Menteri. Sebagaimana yang kita maklum, batik asli merupakan salah satu warisan seni yang perlu dipertahankan. Apakah perancangan kerajaan untuk mempromosi industri batik asli yang semakin tertekan dengan kemasukan batik-batik import daripada negara luar seperti Thailand, Indonesia, apatah lagi di semasa penularan COVID-19 ini? Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Saya akan jawab mengenai batik ataupun mengenai produk-produk craft itu apabila saya menjawab Kota Belud. Namun ianya tidaklah berkaitan dengan warisan, tetapi ianya lebih kepada bagaimana kita mempertahankan produk lokal kita. Sebab tadi Kota Belud ada menyentuh mengenai produk batik daripada Indonesia dan negara lain. Jadi ianya bukan dalam bentuk warisan pada masa ini Yang Berhormat. Sebab kalau kita menyentuh mengenai batik Malaysia ini, sebabnya desainnya banyak. Jadi ianya bukan dapat dikatakan satu desain itu sebagai satu warisan. Jadi itulah untuk menjawab setiu. Seterusnya Yang Berhormat Tuan Pengerusi, I'm mindful of the time. Jadi minta maaf saya terpaksa cepat. Saya teruskan dengan apa yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Balik Pulau juga mengenai 10 juta ringgit untuk bangunan seperti Sultan Abdul Samad dan Karkosa Seri Negara yang terus kekal. Kami menggunakan peruntukan ini untuk kita mengekalkannya sebagai ikon pelancongan. Dan selain daripada itu juga peruntukan ini merangkumi cadangan yang melibatkan kerja-kerja fizikal dan juga non-fizikal. Beri peluang kepada saya habiskan ini. Dia belum habis ni. Siapa yang tadi? Pemat Tampau.
pematang power nanti ya. Jadi kementerian juga melalui agensinya Jabatan Warisan Negara akan melaksanakan fungsinya di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005 untuk memelihara dan melindungi tapak dan bangunan warisan ini. Pemuliharaan dan pembangunan bangunan Sultan Abdul Samad dan Kakosa Seri Negara akan berlandaskan kepada suatu pelan pengurusan pemeliharaan Conservation Management Plan ataupun CMP, garis panduan pemeliharaan bangunan warisan dan peraturan-peraturan yang disediakan oleh pihak berkuasa negeri ataupun tempatan selaras dengan standard yang ditetapkan dalam menjamin integriti dan keaslian warisan bangunan-bangunan ini. Untuk sekali lagi saya nak nyatakan kepada Yang Berhormat Balik Pulau, sebenarnya panjang lagi yang boleh saya jawab untuk Yang Berhormat, tetapi oleh kerana kekangan masa saya boleh bagi yang panjang itu secara bertulis ya, Muhammad. Balik Pulau apa nama tadi, pematang power Pendek saja Yang Berhormat, saya tahu masa suntuk hanya apa yang dibawakan oleh Setiu dan Balik Pulau agak penting kerana kita ada peluang besar untuk sentiasa mengiktiraf batik warisan Malaysia sendiri. Jadi saya fikir banyak usaha oleh pengusaha di luar sana, tapi kalau Yang Berhormat keluarkan kenyataan seolah-olah kita sedikit terkeliru, agak bahaya juga. Maka bila bercakap tentang batik warisan kita ada banyak motif, saya tak akan lanjutkan, hanya saya mahu ketetapan dari kementerian kalau kita boleh bekerjasama untuk memulakan pengiktirafan batik warisan khazanah kita. Terima kasih Yang Berhormat. Sebab tu saya kata tunggu saya menjawab untuk Kota Belud. Barulah saya menjawab sepenuhnya sebab saya tidak mahu menjawab dari setiap pertanyaan itu secara separately ya, dengan izin, kerana kita sudah menyediakan jawapan untuk Kota Belud yang akan merupakan satu jawapan yang menyeluruh, kerana apa yang kita nak lakukan di sini adalah kita mempertahankan batik Malaysia, batik warisan kita, apa kita sebut, tetapi yang penting memang kita nak mempertahankannya, terutama sekali apabila kita ada kompetitor dengan izin melalui online ini. Jadi sebab itu bersabarlah Yang Berhormat. Saya tidak mahu orang di luar sana mendengar seolah-olah kita tidak mengambil berat terhadap batik Malaysia ini. Sebenarnya kita terlalu mengambil berat, sebab itu kita memberi keistimewaan untuk batik Malaysia ini Yang Berhormat. Saya harap ianya tidak menjadi satu isu politik di luar sana nanti. Terima kasih. Seterusnya Tuan Dipertua, tadi Balik Pulau menyentuh mengenai yang 35 juta itu untuk, saya rasa sama, saya sambung dengan Yang Berhormat Balik Pulau, sama dengan jawapan yang tadi earlier one mengenai warisan. Seterusnya juga Balik Pulau dengan Bukit Bintang pun ada menyentuh mengenai MICE tadi. Sebenarnya saya telah nyatakan kepada Balik Pulau, MICE pun ada masuk dalam 200 juta ringgit itu Yang Berhormat Balik Pulau. Dan Bukit Bintang juga menyentuh peruntukan 27 juta telah disediakan oleh pihak kementerian bagi tujuan untuk convention dalam usaha untuk MICE ini, dalam usaha untuk membawa masuk lebih banyak aktiviti MICE atau business event bagi tahun 2021. Pihak MICEP telah mensasarkan untuk membawa masuk seramai 440,000 delegasi antarabangsa sekiranya kerajaan membuka semula sempadan negara. Pada tahun hadapan, bagi tujuan aktiviti MICE dan acara sukan antarabangsa. Peruntukan ini juga akan digunakan untuk tujuan penyelidikan dan juga untuk PR, komunikasi dan pembangunan industri, pemasaran digital, penjenamaan serta program misi jualan di dalam dan juga di luar negara. Seterusnya lagi juga Balik Pulau mengenai Istana Budaya. Untuk makluman Yang Berhormat, di bawah rancangan Malaysia Rolling Plan pertama RMK ke-12, MOTEK diluluskan projek menaik taraf keseluruhan bumbung panggung seri dengan kos 35 juta ringgit. Projek ini akan menyelesaikan masalah kebocoran bumbung yang telah berlarutan
agak lama. Motek bertekad menjadikan IB setanding dengan pentas bertaraf dunia bagi seni persembahan. Saya seterusnya ke isu mengenai charge RM15 oleh MyEG untuk pusat kuarantin. Juga daripada Balik Pulau, urusan daftar masuk ke pusat kuarantin adalah di bawah bidang kuasa NADMA, bukan di bawah bidang kuasa Motek. Cadangan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Balik Pulau berhubung perkara ini akan saya majukan kepada Yang Berhormat Menteri berkenaan. Seterusnya untuk Pasir Putih, pembangunan infra pelancongan di Jeram Pasu, Kelantan. Motek sentiasa bekerjasama rapat dengan semua kerajaan negeri dalam memajukan dan menyelenggara produk-produk pelancongan. InsyaAllah cadangan oleh Yang Berhormat Pasir Putih ini akan dipertimbangkan untuk kita majukan di bawah projek peningkatan infrastruktur pelancongan di Kelantan. Seterusnya pemerkasaan sektor pelancongan bagi bantuan untuk penggiat seni. Kementerian telah mengemukakan permohonan tambahan bagi bantuan kepada Kementerian Keuangan dan masih dalam pertimbangan. Walau bagaimanapun, Kementerian menggunakan peruntukan bagi tabung sedia ada untuk membantu penggiat-penggiat seni, budaya dan warisan. Motek turut merancang untuk bekerjasama secara strategik dengan pihak swasta ataupun negeri untuk pemuliharaan dan perlindungan tapak atau bangunan yang diiktiraf sebagai tapak ataupun bangunan warisan. Ini juga untuk Balik Pulau, ya. Bagi menyemarakkan aktiviti acara NGO kebudayaan di peringkat akar umbi, Motek terus menyokong dan membantu dalam bentuk kewangan dan in-kind dengan izin, tempat persembahan, kepakaran, aktiviti ataupun acara NGO terbabit. Saya teruskan lagi dengan... Menteri perlu berapa minit lagi? Masih dah habis? Boleh tambahan? Sebenarnya banyak lagi. Saya skip lah Balik Pulau sebab banyak untuk Balik Pulau dan Pasir Putih ini. Saya bagi jawapan bertulis. Tadi saya nak menjawab yang Kota Belud tadi. Baik. Saya rasa adalah penting. Saya bagi 5 minit lagi. 5 minit. Kalau 5 minit saya cuba habis masa 5 minit. Saya bagi 5 minit lagi. Sila. Okay. Teruskan Menteri. Terima kasih. Ini untuk Kota Belud. Program-program saya akan bagi secara bertulis, secara perinci. Tapi untuk mengenai batik tadi ataupun bahan-bahan kita, tempatan kita Yang Berhormat Kota Belud. Sebenarnya kita, walaupun kita memang ada kita punya apa dikatakan kompetitor dengan Zena melalui apabila kita menjual secara online ni, ada Lazada, ada Shopee-nya, tetapi untuk kita ada craft tangan, kita e-craft bazaar, kita ada craft on the go, kita ada platform-platform tersendiri. Dan kita memang ramai kita punya mereka yang menjadi followers kita dan juga menjadi usahawan kita. Cuma apa yang kami tekankan, ini pematang pauh tolong dengar. Kami tekankan kalau untuk kami di craft tangan menjual secara craft on the go ataupun e-craft bazaar, ianya hanyalah bahan-bahan lokal kita, produk kita. Kita tidak menerima mana-mana produk daripada luar negara. Sebab tujuan kita adalah untuk membantu industri players kita ataupun pengusaha-pengusaha di dalam negara. Jadi inilah yang kita tekankan. Kita tidak membenarkan produk-produk dari luar negara dijual melalui platform yang kita ada. Saya akan bagi kepada Kota Belud secara bertulis. Sebenarnya panjang juga Kota Belud yang saya nak jawab ini, tetapi ialah mungkin saya nak menjawab, bagi saya menjawab. Kota Belud tidak ada dalam Dewan. Okey. Saya nak jawab tadi, saya cari Bagan punya, sebab Bagan punya katakan beliau kata nak membantu. Terima kasih Bagan kalau nak membantu. Tidak logik dikatakan purata kadar penginapan hotel 2020 itu 61.1% tadi ya. Sasaran ini dibuat pada tahun lalu. Boleh minta izin ke sikit? Boleh minta belas ehsan sikit tak? Saya boleh, tapi Tuan Pengerusi tolong bagi tambah saya lah. Bagi ringkas saja. Bagilah Chan. Saya boleh, I have no problem. Terima kasih. Now you are sitting there, standing there. Tomorrow maybe I be there.
Senator Speaker, saya nak minta sikit belas ehsan Menteri. Di Pasir Salak tu banyak orang kata produk-produk pelancongan, tapi tidak dieksploitasi sepenuhnya. Pasir Salak dia tempat bersejarah. Pertama sekali tempat di situlah orang putih dibunuh. W. Birch was killed there. Pada kebangkitan tu. Ada dalam di England pun semua orang tahu tu. So there is a destination untuk pelancong-pelancong. Selain daripada itu, sejarah kerajaan Melayu dulu juga berpusat di sana. Ya. Jadi saya minta selama hari ini kita tidak dapat peruntukan dan apa-apa program untuk membangunkan industri pelancongan di sana. Jadi sementara Menteri ada di sini, ya, saya tak tahu bila, tolonglah bagi perhatian. Terima kasih Pasir Salak. Sila Menteri. Terima kasih Pasir Salak. Pasir Salak, kalau banyak produk tu sila identify please, dan dengan izin datanglah, tulislah surat kepada kita, kita cuba membantu sedaya upaya. Betul lah, saya hari ini saya di sini, mungkin Pasir Salak di sini masa depan kan, jadi saya pun minta tolong juga. Jadi itulah Pasir Salak, message for you, tolong tulis kepada kita apa kita boleh bantu, kita akan bantu. Terima kasih. Saya tadi berjanji untuk jawab YB Bagan mengenai yang sasaran penginapan hotel 2020 itu 61.1%. Sasaran ini dibuat pada tahun lalu, sebenarnya tahun 2019, dengan mengambil kira tahun melawat Malaysia 2020 Yang Berhormat. Dan Yang Berhormat juga cadang MOF memberi dana tambahan kepada MOTEC bagi meningkatkan potensi industri pelancongan. Saya memang berterima kasih dengan Yang Berhormat Bagan. Sememangnya pihak MOTEC melalui plan pemulihan pelancongan berjumlah 200 juta akan mengambil langkah-langkah seperti inisiatif diskaun, cashback dan tawaran tambang khas dengan berlandaskan pelancongan domestik yang mampu menyediakan daya tahan kepada ahli-ahli industri pelancongan. Pihak MOTEC menyambut baik cadangan Yang Berhormat Bagan tadi, dan saya juga mengharapkan agar ada pertambahan daripada pihak Kementerian Kewangan, sebab saya tahu Menteri Kewangan yang baru ini memang amat baik dengan kita. Beliau sentiasa mahu membantu dan telah menyatakan kesediaan beliau untuk membantu lagi. Sekiranya ini sudah digunakan, akan beliau tambah lagi insya-Allah. Tak cukup ya? Okeylah. Demi Bagan, terima kasih. 30 saat ya. Tentang itu sasaran untuk 2020 ialah 61.1%. Tapi dalam buku ini pun ada sebut sasaran untuk 2021 adalah 58.4%. Macam mana ini boleh dicapai dalam keadaan sekarang? So di sini saya harap bahawa ini boleh memberikan satu projection yang lebih realistik supaya kita dapat menangani masalah ini. Kerana kita tahu bantuan adalah diikat atau dikaitkan dengan hotel occupancy. Kalau hotel occupancy terlalu tinggi, pihak Kementerian Kewangan tidak akan berikan bantuan yang sewajarnya. So saya harap bahawa perkara ini boleh diperbetulkan. Dan bolehkah Yang Berhormat menyatakan secara terperinci apakah bentuk bantuan yang boleh diberikan, iaitu dari segi grant dan juga dari segi loan kredit. Kerana ini amat penting untuk membolehkan industri pelancongan survive. Dan pada masa yang sama, bolehkah meminta bahawa bank-bank yang sekarang sangat ketat untuk memberikan pinjaman, bolehkah mereka diminta untuk janganlah terlalu ketat, longgarkan sikit, kerana amat perlu pinjaman sekarang oleh para peniaga. Terima kasih, Yang Berhormat. Saya minta Menteri jawab dan terus. Terus saya tutup. Yang Berhormat tadi menyentuh mengenai yang kreditnya tu, saya rasa mesej itu adalah untuk Kementerian Keuangan. Mengenai bank, Yang Berhormat, kami telah duduk bersama dengan bank yang terlibat dalam penjana tu. Kami telah berbincang dengan mereka supaya membantu dan not to be so strict dengan izin dalam hal ini. Terima kasih di atas pandangan tersebut, dan projection itulah yang kita usahakan, Yang Berhormat. Domestic tourism ini kita nak perkuatkan lagi
dan kita mengharap semuanya membantu untuk menyokong ini. Tuan Pengerusi, dengan memberi maklum balas terhadap isu yang terakhir tadi, maka baiklah sesi penggulangan saya pada hari ini. Sebenarnya banyak lagi yang saya nak jawab. InsyaAllah kita akan beri jawapan bertulis. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyeru semua ahli yang berhormat dan juga seluruh rakyat Malaysia di luar sana untuk melancong di dalam negara. Marilah kita semarakkan pelancongan domestik selari dengan keputusan kerajaan membenarkan semula aktiviti pelancongan dan rentas negeri yang diumumkan baru-baru ini. Saya yakin banyak lagi destinasi-destinasi pelancongan tempatan yang belum kita terokai. Banyak lagi juadah tempatan yang belum kita nikmati. Banyak lagi budaya tempatan yang belum kita kenali dengan lebih dekat. Oleh itu, marilah kita bersama-sama terokai Malaysia dan bergembira bersama dengan yang tersayang sambil membantu kepada rakan-rakan kita dalam penggiat industri pelancongan dan kebudayaan tempatan menunjuk arah serta menonjolkan bakat mereka. Penggunaan ejen pelancongan bukan sahaja memudahkan pengurusan percutian kita, malah kita turut boleh bersama mereka di belakang tabir seperti pemandu pelancong, penyedia pengangkutan dan ramai lagi untuk kembali bangkit. Pada masa yang sama, saya juga ingin menyeru agar kita semua menjadi pelancong yang bertanggungjawab. Dalam keadaan penularan wabak COVID-19 yang belum pulih sepenuhnya adalah menjadi tanggungjawab kita untuk melaksanakan pematuhan kendiri kepada SOP-SOP yang ditetapkan. Menjadi hasrat kita semua untuk pergi melancong, bergembira dan pulang dalam keadaan yang sihat dan selamat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih. Yang Berhormat Menteri.